Wilayah diteruskan dengan laporan setempat dari Sarawak dan untuk itu kita bersama Damia Cassandra Manjah di RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan selamat petang. Sebanyak 800 buah pusat jualan atau kedai runcit di Sarawak perlu memastikan bekalan makanan khususnya keperluan asas mencukupi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu pusat jualan yang terletak di kawasan luar bandar dan pedalaman selain sukar dihubungi menggunakan jalan seharusnya mempunyai bekalan keperluan asas mencukupi terutamanya beras, gula, minyak masak dan tepung. Datuk Amar Awang Tengah berkata ke arah memastikan bekalan makanan tidak terputus, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah diminta untuk memantau sekaligus memastikan harga makanan mengikut harga borong. Beliau memberitahu kesemua pusat jualan juga dibenarkan beroperasi setiap hari bermula pukul 7 pagi hingga 4 petang. There are about 800 altogether, and mainly in the rural areas. Dan kita telah pun berusaha dengan kerjasama KPDN SAP Negeri Sarawak untuk memastikan bahawa setiap point of sales ini akan ada barang makanan yang cukup. Tambah beliau, langkah ini bagi memastikan bekalan makanan untuk penduduk negeri ini yang jauh di pedalaman sentiasa mencukupi sepanjang PKP. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa kecil rantaian bekalan makanan di Wisma Sumber Alam Kuching. Sementara itu, semua pengangkutan yang membawa bekalan makanan untuk dihantar ke kawasan terlibat tidak akan dikenakan sebarang sekatan daripada pihak polis. Tambah beliau lagi, Sarawak juga akan bekerjasama dengan pihak Angkatan Tentera Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain menggunakan khidmat helikopter untuk menghantar bekalan makanan ke kawasan yang sukar dihubungi. Sabtu lepas, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah mengumumkan peruntukan berjumlah 16.4 juta ringgit bagi membekalkan makanan asas kepada golongan sasar di Sarawak. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini menyumbangkan pelbagai peralatan perubatan dan keperluan bagi kegunaan wad rawatan rapi ICU di Hospital Umum Sarawak. Tun Pehin Sri Abdul Taib menyumbang 1 unit portable ultrasound linear probe, 5 unit alat anti-DVT, 2 unit fiber optic scope dan 2 unit syringe pump yang berjumlah RM120,500 untuk kegunaan wad rawatan rapi dalam usaha merawat pesakit-pesakit COVID-19. Penyerahan sumbangan itu diketuai Setiausaha Sulit Kanan yang di-Pertuan Negeri, Datuk Haji Mustafa Han, kepada Pengarah HUS, Dr. Ngian Hee Ong dan Ketua Jabatan Anestesiologi dan Rawatan Rapi HUS, Dr. Teo Shu Ching di Pejabat TYT. Selain itu, Tun Pehin Sri Taib juga menyumbang 700 pek makanan dan air mineral kepada Bilik Gerakan IPK Sarawak untuk diagihkan kepada petugas-petugas Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan rela yang bertugas melakukan sekatan jalan raya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam pada itu, yang di-Pertuan Negeri menyeru rakyat Sarawak untuk memberi kerjasama dan mematuhi PKP dalam usaha membendung penularan COVID-19. Tun Pehin Sri Taib turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah percaya dengan penularan berita-berita palsu di media sosial dan hanya mendapatkan maklumat dan laporan sahih daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa. Sementara itu, Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak juga menghulurkan sumbangan 200 keping pelindung muka atau face shield kepada Hospital Umum Sarawak untuk digunakan oleh para petugas bagi melindungi muka ketika melakukan perkhidmatan kesihatan kepada pesakit. Pelindung muka yang dihasilkan sendiri oleh ahli persatuan berkenaan disampaikan oleh Pesuruhjayanya
Annie Sim kepada wakil HUS dalam satu majlis ringkas di pekarangan bangunan Persatuan Berkenaan di Jalan Batu Lintang. Penyebaran berita palsu atau maklumat tidak sahih berkaitan COVID-19 boleh memberi impak negatif sekaligus menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Sarawak, Adiman Ajem berkata, tindakan itu berpunca daripada pengguna yang tidak menyemak sumber sesuatu info selepas menerima maklumat. Adiman Ajem mendedahkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan, MCMC telah bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia serta Majlis Keselamatan Negara menyiasat aduan yang diterima. Dalam tempoh PKP di Sarawak ini, kita telah menerima sejumlah 3 kesiasatan yang kita buka berkenaan dengan penyebaran berita palsu atau fake news di Sarawak ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa lintas langsung Cerita Pagi Sarawak menerusi saluran TV1 Selamat Pagi Malaysia pagi tadi. Adiman menegaskan individu yang didapati menyebarkan maklumat palsu di media sosial akan dikenakan tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Orang ramai dinasihatkan supaya merujuk laman sesawang MCMC berkaitan aduan dan menyemak kesahihan maklumat yang diterima. Baik saudara, sekian perkongsian berita wilayah Sarawak hari ini dan kita terus saja bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.